Sorry tak ada suara pula. Aduh. Tak apalah, cikgu mula dengan ni dulu. Tak tahulah awal tadi pernah dengar ke tidak. Okey. Yang pertama, cikgu nak terangkan kenapa tajuk ni diperkenalkan pada awak berkaitan dengan kad kredit ni. Sebab golongan muda dekat Malaysia ni ramai yang dah pun. Murid, dah dengar suara cikgu ke? Korang jawab boleh? Dah dengar ke? Dah, Okey, thank you. dah ikut dah. Okey, thank you. Okey, untuk golongan muda ni, lain kali kalau cikgu mengajar, awak rasa cikgu tak dengar suara, kita tahu Okey, golongan muda diisytiharkan muflis ni, okey, ni kenapa tajuk ni diperkenalkan. Okey, kenapa golongan muda ni muflis disebabkan kad kredit, okey. Yang pertama, bila dia guna kad kredit ni, dia tak tahu nak kawal diri. Okay? Macam cikgu cakap yang kelas kita sebelum ni, nak dapat kad kredit senang. Gaji berapa je, dengan contohnya beli kereta dia bagi dah. So dia tak tahu kata kad kredit tu ada cas-cas dia. Kad kredit ni bukan tak baik. Ada baik, ada buruk. Okay? Minggu lepas dah cerita kan? So kita sekarang ni lebih kepada nak terus kepada guna rumus dan kita nak kira. Okay? Tengok soalan muka surat 22. Okay? Soalan yang pertama tu TP1 yang ni Yang ni TP1, soalan ni TP1. Apa dia pinjaman kredit? Senang je. Pinjaman kredit pula. Pinjaman peribadi. Okay, pinjaman peribadi ni pinjaman jangka pendek lah. Contoh dia kita pinjam 3 tahun ke, 5 tahun ke. Okay, untuk kegunaan peribadi kita. Okay. Nanti ada orang dia pinjam nak kahwin ke. Contoh-contoh lah. Okay. Yang kedua mengenai yang golongan muda ni. Sebab disebabkan kad kredit sebab dia tak pandai rancang perbelanjaan dia. Lepas tu dia tak bayar baki kad kredit tu semua. Nanti kat bawah dia cikgu tunjuk pengiraan, awak tahu nampak kenapa mudah sangat kita ni diisytiharkan muflis disebabkan kad kredit. Okey. Cikgu terus nak kira yang ni. Sebab tak buatlah gambar sama dengan dalam buku awak So dia kata Rozi, bukan Rozita, Rozi. Rozi ingin membeli sofa bentuk L. Ni pun saya tak buat L sebab ganggu tulisan saya. Di kedai home care ke apa benda kan. Okay. So tapi dia tak cukup duit. Dia nak beli sofa tapi. Okay. So dia nak beli sofa dan dia tak ada duit. So nak buat macam mana? Dia kata tapi dia ada kad kredit. Okay. Dia ada kad kredit dan disebut lagi kad kredit Maybank. Okay, ni sikit lah nak terang kat awak. Kedai ni pula dia sediakan pinjaman segera untuk beli tu. Dia punya ini banyak ni. Okay. So dia kata apakah kemudahan kredit yang harus digunakan oleh Rozi dan nyatakan kelebihan dia. Maksud dia memang boleh gunalah kemudahan kad kredit dia tu. Okay. Sebab kad kredit ada had penggunaan. Dia boleh gunalah. Ni antara kegunaan kad kredit lah. Tapi lepas pada tu nak kira macam mana. Okay. Ni TP2. Soalan TP1, TP2 kebanyakan dalam soalan bahagian A atau bahagian B. Okay. Kalau soalan bahagian C dah masuk TP3, pengiraan So cikgu nak fokus lebih kepada pengiraan. Okay. Ni soalan pengiraan. Cantik kan, TB kan. Okay. So soalan yang bawah tu dah format PT3. Okay. Soalan yang bawah tu dah format PT3. Kalau pelajar tengok yang pertama, dia cakap Yasmin ni, Yasmin kelas mana? Yasmin kelas kindi pun ada. Okay. Yasmin ni dia nak beli TV. Kan, dapat gaji, duit tak cukup tapi nak beli TV. TV dah rosak, tengok hari-hari kan. So dia nak beli TV. TV dia, ini harga TV-nya. Okay. So kadar faedah yang dikenakan kalau dia berhutang adalah 2.5% setahun. Tempoh dia nak hutang ni 3 tahun. Okay. So dia kata cari jumlah bayaran balik pinjaman dia beli secara ansuran. Okay. Nak beli kat Kod Memos ke kat mana ke. Contohlah bayaran ansuran tu. So dia tanya yang sekarang ni berapa jumlah bayaran dan berapa bayaran ansuran. Okay. Ni cikgu terus kepada bentuk pengiraan Cara nak dapat jumlah bayaran. Formula dia cikgu tulis kat sini P tambah dengan PRT. Okay. P. Mak marah ke tu? Cepat mute. Cikgu dengar mak marah tu.
Sebab ni mak marah tu cikgu dengar. Okey. Yang pertama, ni formula dia dekat depan ni jap. Okey. Ni formula dia. Cikgu tahu sebab cikgu dah hantar video. Kelas masing-masing semua cikgu pun dah hantar video macam mana awak nak kira benda ni. Tu mak marah kuat tu. Okey. Formula dia yang ni Jumlah bayaran sama dengan berapa banyak pinjaman tambah dengan faedah yang dikenakan. Kita belajar dari awal kan ni. PRT ni masa awal cikgu tulis yang ni. Interest I sama dengan PRT. Ni samalah. Okey. Maksud dia bila kita nak buat pinjaman, jumlah pinjaman ni A amount ni adalah P ni berapa kita pinjam tambah lagi dengan faedah yang dikenakan. So kita kena tulis lah kat sini. Cikgu tulis kat tepi P ni ni 2,880 tambah dengan PRT ni cikgu kira kat tepi Ini adalah P. Okey. Biasa kan bila kita dapat soalan kita tulis P sama dengan 2,880. Lepas tu rate. Cikgu sebutkan kadar faedah dia 2.5%. Okey. Dan tempoh masa dia adalah 3 tahun. Jadi kita tulislah kat sini. Okey. 2,880 darab dengan kalau awak tulis, alamak tak boleh tulis kat sini Mana nak tunting ni? Sorry apa? Alamak nak saya buat apa dengan skrin ni? Tak apalah cikgu tulis kat lain. Sorry cikgu tulis kat lain Tulis kat sini je lah. Contoh sikit tak apalah. Darab dengan 2. Apa pasal ni? Sorry. Kenapa ni? Allahu Akbar. Darab dengan 2,000. Masih tak boleh. Allah. Saya tutup je. Cikgu, color pen cikgu. Color pen cikgu. Bukan. Color pun dah okey ni. Sekejap cikgu tutup. Cikgu buka balik. Sekejap lagi. Sekejap. Cikgu buka balik. Just right. Ada ke dekat skrin ada kan? Okey. Cikgu ulang balik. Sorry. Kat mana pula hilang? Kat atas. Okey. Cikgu kecilkan. Cikgu tulis kat bawah Cikgu tulis semula Formula dia adalah A sama dengan jumlah yang kita pinjam untuk beli TV ni tambah dengan faedah yang dikenakan. Okey. So jumlah yang dikenakan, jumlah pinjaman kita harga TV tu 2,880 tambah dengan 2,880 darab dengan tadi cikgu dah tulis, cikgu tak save tadi So 2.5% darab dengan 3. Picit je kalkulator terus Kalau awak awak kira satu-satu pun tak ada masalah. Kalau kira satu-satu awak akan dapat 2,880 tambah dengan faedah yang dikenakan adalah 216. So sama dengan 3096. Kena ada kalkulator kat tangan senang sikit. Jadi dekat sini 3096. Okey. Kalau ikut soalan ni, kalau soalan awak ni kat buku awak, dia tulis 2 markah. Maksudnya satu yang ni jawapan je. Satu yang ni, tak kisah awak nak kira yang macam mana. Okey. Yang ni pula, kita dah tahu sebenarnya daripada harga TV tu 2,880, selepas kita dikenakan faedah sebanyak ni, jadi harga TV sebenarnya banyak ni lah, 3,096. So sebulan kena bayar berapa? Okey. Harga untuk nak kira yang ni 3,096 bahagi dengan ni 3 tahun. Tapi dia tanya sebulan, jadi 3 darab 12. Kalau picit kalkulator 3,096. Kalau picit kalkulator yang lemah, picit kalkulator macam ni. 3,096 bahagi, kena buat yang ni. 3 tahun darab 12. Tutup kurungan baru sama dengan. Okey, berapa kita dapat? Okey, lepas awak kira dapat murah je kan? Sebulan RM86. Sebab itulah ramainya orang kita beli secara hutang. Okey? Secara hutang. Tapi RM86 lah maksudnya. Kalau hutang banyak ni lah. Kalau hutang lagi banyak lagi, bulan-bulan lagi banyak lah. Boleh
Okey, Cikgu Pada yang conteng ni nak jawab yang Fatimah Aminah bawah pula. Okey, tengok betul-betul nanti awak nak kira. Sebab cikgu akan ulang beberapa benda. Nak fokus lagi. Okey. So, yang kedua. Yang B, Aminah. Okey. Aminah ni, dia pinjam dari bank. Okey. Aminah pinjam dari bank. Okey. Dah ada orang tanya. Sorry yang tadi. 9 hari bulan. Cikgu salah hari ke? Hari ni berapa bulan? 7. Esok 8. 9 hari bulan. 9 hari bulan hari Senin. Okey. Tak apa. You tu yang pasal PBL. Dan cikgu nak ucap tahniah. Dah ramai anak murid semua kelas lah. Majoriti dah ramai yang hantar. Tanya betul tak betul. Betul tak betul tak sempat cek lagi. Tapi dah ramai lah yang maksudnya respon pada PBL tu. Maksudnya ramai yang nak 15 markah tu. Dia rasa 15 markah tu bernilai untuk bantu. Sekurang-kurangnya boleh bantu awak lulus. Okey? Okey. Soalan Aminah ni. Aminah ni dia nak pinjam. Ini sebenarnya selain daripada awak belajar untuk periksa, kalau abang ke kakak dah mula kerja ke, mak ke nak buat pinjaman, awak ada ilmu ni, bolehlah cerita sikit. Nak tengok awak faham ke tidak. Okey. Aminah ni dia nak pinjam ni tempoh ni tempoh. Okey, ni kadar faedah dia yang akan dikenakan. Ni bayaran bulanan. Okey. Sebelum ni kita biasa dia bagi tahu macam beli TV tu pun dia bagi tahu berapa dia pinjam dari berapa harga TV. Tapi yang ini kalau tengok cikgu senaraikan. P-nya tak ada. Dia tanya P lah. Okey. So R dia adalah 7%. Okey. Allah jalan pula. Dan tempoh masa dia nak pinjam berapa lama? 5 tahun. Okey, 5 tahun. Tapi dia bagi tahu bayaran tiap-tiap bulan adalah 1,800. So dia tanya sebenarnya Aminah ni pinjam berapa banyak? Jadi yang pertama kita kena tahu berapa banyak Aminah ni akan bayar balik. Okey? So ayat dia ni dalam ujian kejap lagi tak adalah tulis ayat kan, tapi ni nak awak faham lah jumlah bayaran balik sama dengan bayaran bulanan yang dikenakan 1,800 darab dengan dia pinjam berapa tahun? 5 tahun. Tapi nak bagi awak faham cikgu tulis secara betul. Okey. Sebulan dia bayar 1,800 tapi setahun ada 12 bulan. Berapa tahun dia pinjam? 5 tahun. Kalau awak tanya cikgu, kalau nak tulis 1,800 darab 5 darab 12 boleh ke? Boleh. Sebab cikgu nak terang kat awak ni je. 1,800 darab dengan setahun ada 12 bulan dan dia pinjam selama 5 tahun. Okey? So, lepas darab ni, cuba pergi kalkulator akan dapat sebanyak 1,108,000. Okey, betul Harap cikgu kira betul lah. Kalau cikgu kira salah, bagi tahu Okey. So, ini adalah jumlah yang dia kena bayar balik. Sekarang ni kita nak cari berapa sebenarnya dia pinjam. Okey. Jadi, sama juga dengan rumus dekat atas. Awak kena guna rumus ni lah. A sama dengan P. Cikgu ulang-ulang tulis rumus ni nak bagi awak ingat. PRT. Okey. Jadi A ni, inilah A. Ini adalah A. Okey. Jadi kita akan tulis, sekarang ni kita nak cari P. P yang tak tahu. Jadi kita akan tulis rumus dia. Okey. So P, cikgu tulis ni P tambah PRT. Jadi P yang kita tak tahu. P, ni sama dengan ni tambah dengan P darab dengan R. Rate dia kita tahu ni. Okey. Rate dia adalah 7%. Okey. Boleh tulis macam ni. Boleh tulis 0.07. Tak ada masalah. Darab dengan 5 tahun sama dengan 108,000. Okey. Cuba ketik ke sikit skrin Okey. Bila berjumpa dekat sini, tak boleh P ni pindah sembarang. Kena selesaikan belah sini dulu. Awak selesaikan darab ni lah. Okey. Jadi dia akan jadi macam ni. Ni linear juga. Sebab tu cikgu cakap linear kena tip-top. Bila tip-top tu dah lega sikit lah nak buat pengiraan yang lain. 0.35P.
Yang ini cikgu garis dengan pen merah Cikgu garis dengan pen merah yang ini. Yang ini dia akan jadi ini. Okey. 7/100 darab 5 akan jadi 0.35. Kalau semasa cikgu mengajar, katalah pengiraan cikgu salah. Tolong maklumkan. Takut nanti salah sampai ke panjang. Okey. Ha. Salah sampai hujung ke panjang pula. Itulah cikgu maths kan BM teruk. Okey. Sama dengan tulis balik. Okey. Tulis balik. So dah dapat dah tertinggal 1 kosong. Okey. Tulis balik yang ni. Okey. Cikgu tanya awak. Kalau awak kira macam ni, P ni satu je. P ni tak sampai satu. Sama juga. Kalau ni takut awak salah faham Sebenarnya, kalau nak faham dia, cikgu tulis dengan pen merah Kat depan ni ada satu. Kat depan ni ada yang ni. Jadi maksud dia, jawapan dia adalah 1.35P. Cikgu ulang. Untuk yang tak nampak apa benda cikgu kira. Kita biasa tulis P, sebab P tu satu je. Kita tak letak kat depan ni satu. Cikgu letak sebab cikgu nak bagi awak nampak. Kat depan ni satu ni tambah dengan yang ni. Okay? So jadi 1.35P sama dengan nilai ni. 108,000. Okay? Dah dapat nilai ni samalah. Bahagikan. 108,000 bahagi dengan 1.35. Cuba baca pakat-pakat picit kalkulator. Dapat berapa? Cikgu kira salah ke? Cuba pakat-pakat picit. So, sekejap mana kalkulator cikgu? Okay. So, 108,000 bahagi dengan 1.35. Dapat 80,000. 80,000. Pandai. Ada pun yang kira kan. Bagus. Okay. So maksudnya, okay, pelajar tengok kat sini. Selain daripada kita belajar mengira, sebenarnya kita belajar dalam hidup kita. Kalau pelajar tengok, Aminah ni hanya pinjam sebanyak 80,000. Tetapi dalam masa 5 tahun, dia kena bayar sebanyak 108,000. Okay. Kalau pelajar tolak ni sebenarnya Aminah bagi dekat bank banyak ni. Banyak kan? Sebab tu jangan sebarang buat pinjaman peribadi kalau tak perlu. Okay? Awak nanti akan masuk besarkan alami benda ni. Nampak banyak kan? Bila kita tengok dekat bayaran bulanan, sikit je 1,800 kalau orang gaji banyak kan? Tapi tengok sebenarnya bagi kat bank dalam masa 5 tahun, kita bagi dekat bank banyak ni. Banyak tu, boleh pergi haji lagi kan? So nampak dia tanya sekarang, daripada yang ni, daripada nilai dia bagi, cikgu ulang daripada nilai dia bagi ansuran bulanan. Step pertama, kena kira berapa sebenarnya Aminah ni kena bayar balik. Tu step pertama. Ni step pertama. Okay. Step kedua, baru kita mula isikan. Okay. Yang kita dapat ni menggunakan rumus ni. Okay. Menggunakan rumus ni. Last kali baru kita dapat berapa sebenarnya Aminah pinjam. Okay, soalan C, muka surat 23. Okay, soalan C, muka surat 23. Soalan C ni dia nak bezakan. Sekarang ni kan ramai, bila anak-anak masuk U memang nak guna notebook lah, komputer riba ni. So dia nak cerita syarikat Elite ni menawarkan 2 skim pinjaman. Sama ada pinjaman skim P ataupun Q. Tapi setiap satu ni ada ciri-ciri dia yang lain lah, kemudahan yang dia bagi tu. So sekarang ni dia tanya, kalau kita nak pilih yang mana? Tengok perkataan dia, beri justifikasi anda. Jadi awak kena kira yang mana satu yang sesuai untuk awak. Okay? Yang mana satu awak nak. Jadi kita kira untuk P dulu. Okay? Cikgu buat sebelah-sebelah lah P dengan Q. So kita kira yang P dulu. Yang pertama tetap kita kena kira berapa sebenarnya kalau kita beli guna skim P ni, berapa kita kena bayar balik. Okay. So samalah cikgu tulis pendek jumlah bayaran balik. Cikgu tulis pendek tau. Tapi awak harap awak faham lah. Jumlah bayaran balik sama dengan 115. Ni yang ni darab dengan 24 bulan. Maksudnya selama 2 tahun. So picit kalkulator. Okay. RM 2,760. Okay. Yang ni pula. Cikgu kira serentak nak bagi awak dapat bendanya.
Yang ni pula jumlah bayaran balik dia adalah RM96.50 darab dengan 36 bulan. Dia pinjam 3 tahun. So, PC calculator akan dapat RM 3,474. Okay. So, nampak dah beza dia. Yang ni, kalau awak dari segi ni, awak nampak. Kenapa yang ni lebih murah, yang ni lebih mahal. Lagi lama kita pinjam, lagi banyaklah faedah yang dikenakan. Okay. Faedah tu bukan manfaat untuk awak belajar dalam BM. Faedah tu interest macam bunga lah. Macam tu. Okay. So, yang kedua. Kalau kita buat yang ni je, tak nampak lagi beza dia. Yang kedua. Lepas kita dapat yang ni, kita kena buat yang ni. Harga dia RM4,000. Okay, harga dia RM4,000. So, nak tahu sebenarnya RM4,000 ni kita kena bayar berapa? Jadi, kalau untuk sebelah sini, jumlah ataupun cikgu tulis harga sebenar. Harga sebenar yang kita kena bayar. Sebenar yang kita kena bayar adalah yang pertama, pendahuluan ni. Kita bayar 1,500. Masa nak beli tu dah bayar dah 1,500. Tambah dengan yang kita bayar ansur-ansur ni. Baki ni kita bayar banyak ni. 2,760. So tambah jadi harga komputer kalau kita guna skim A ni, skim P ni adalah 4,260. Okay, yang ni pula. Okay, yang ni pula. Kita nak kira yang ni. Yang ni dia bagi pendahuluan ni. Okay, pendahuluan ni. Jadi, harga sebenar dia. Okay, Allah. Sebenar sama dengan, okay, pendahuluan ni kena kira. 25/100. Okay, cikgu nak atas sikit. Darab dengan harga notebook tu 4,000. Tambah dengan ni bayaran bulanan ni. 3,474. Boleh je terus picit kalkulator kan? So, awak akan dapat sebanyak RM, okay, 4,474. Okay. Ni. Sebanyak. Kalau yang ni, tapi bayar masa beli kena bayar ni dululah. 1,500. Kalau awak kira yang ni, 25/100 daripada 4,000. Okay. Ni nilai dia 1,000 je. Kalau awak faham, kalau awak ambil skim Q, bayar muka dia pendahuluan ni 1,000. Yang ni 1,500. Bermaksud, pinjaman untuk yang ni, ansuran ni hanya untuk 2,500. Sebab 1,500 kita dah bayar. Yang ni pula ansuran dia untuk 3,000. Sebab itulah bayar dia lagi lebih dan masa dia lama. 3 tahun. Ni 2 tahun. Jadi dia tanya, yang mana nak pilih yang mana? Okey, nak pilih yang mana? Beza yang ini dengan yang ini, kalau awak tolak beza dia adalah RM 214. Cikgu tak cakap awak nak pilih yang mana. Sebab pemilihan ni, dia tak ada jawapan yang tepat. Kalau awak bagi, kalau orang duit banyak, dia cukup, dia nak jangka masa pendek, boleh pilih yang ni. Kalau pilih yang ni, kalau dia tak cukup, boleh pilih yang ni. So, tak kisah pun yang mana, jadi awak nampak, tahu beza dia. Okay? Untuk tajuk ni, nak tahu dalam hidup kita, kita nak pilih yang mana, yang kemungkinan jangka masa panjang, kita kena bayar banyak. Tapi, kita tak bayar bulan-bulan dengan bayaran yang tinggi. Tapi, lamalah. Macam tu juga dengan kaedah beli kereta. Pengiraan ni sama dengan beli kereta. Kalau awak nampak pamphlet orang jual kereta tu bulan berapa apa-apa, cuba kira. Dah pandai tau, dah boleh guna yang itu. Okay, so cikgu teruskan dengan sekejapnya, dah pukul 2.30. Okay. Masterkan diri dalam ni ada diterangkan mengenai pinjaman peribadi lagi. Tapi ada satu soalan tu pinjaman peribadi dia panjang sikit lah. Tak apa, kita buat yang ni dulu. Nak ingatkan awak mengenai rumus ni. A sama dengan P tambah PRT. Nak ingatkan awak penggunaan yang ni. Bila baca soalan step pertama,
ini adalah baca soalan untuk tajuk ni, soalan bahagian C memang panjang lah. Okay, memang panjang. Kadang-kadang soalan bahagian A pun panjang. Jadi dia buat kesenaraikan. Yang pertama, dia buat pinjaman sebanyak, prinsipal dia adalah 100,000. Okay. Yang kedua, diberi kadar faedahnya adalah yang ini. So rate dia adalah 5%. Yang ketiga, okay, hitung bayaran jika bayaran ansuran bulanan jika pinjaman dia 8 tahun. So, T dia adalah 8 tahun. Dia tanya berapa Encik Ramesh ni kena bayar, Pak Ramesh ni kena bayar tiap-tiap bulan. Okay? Macam tu juga kalau awak nanti dah pandai boleh tolong kira pun nak bayar apa? Nak bayar kereta berbanyak. Okay? Jadi, sebenarnya Encik Ramesh ni dia kena bayar jumlah pinjaman dia. Cikgu tulis pendek jumlah pinjaman. Lepas ni tak tulis dah. Ni nak bagi awak faham je. A ni sama dengan rumus ni lah. P tambah PRT. Kalau awak tengok cikgu akan ulang-ulang nak bagi awak ingat. P tambah PRT. Jadi A ni jumlah pinjaman dia sama dengan P dia 100,000. Okay. Tambah dengan faedah yang dikenakan 100,000 darab dengan cukup ke 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Darab dengan 5%. Okay. Darab dengan 8 tahun. Jadi 100,000 tambah dengan faedah yang Encik Paramesh ni kena bayar. Okay. 40,000. Okay. Betul 5,040. Okay. 40,000. So sebenarnya jumlah pinjaman Encik Paramesh ni adalah 140,000. Jadi sebulan dia kena bayar berapa? Ni dah step betul lah ni. Yang pertama cara jawab, yang pertama tulis yang ni. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, kena kira jumlah. So yang ketiga, bayaran bulanan. Okay, bayaran ansuran bulanan. Okay. Sama dengan jumlah yang dia pinjam 140,000. Kenapa 140,000? Tambah dengan interest yang dikenakan oleh pihak bank. Bahagi dengan 8 tahun. Okay. 1 tahun ada 12 bulan. Dapatlah. Ataupun awak darab terus 8 dengan 12 ni dapat 96. 140,000 bagi 96 pun okey. Jadi sebulan ansuran dia adalah fiscal calculator RM sama dengan pula RM RM1,458.33. Kalau bank dia genapkan lah, ikutlah bank nak bagi macam mana So dah nampak dah kalau kita buat pinjaman yang ni. Macam ni Okay. Kalau awak tengok dekat buku awak, ada gambar Elvin ni sembang dengan Zaf. Okay. Cikgu tak buatlah gambar Elvin dengan Zaf ni cantik. Cikgu letak benda ni je. Cuma dalam ni perlu diingatkan kita nak compare. Laju sangat ke? Okay. Kita nak bandingkan package P ke yang sesuai, package Q ke yang sesuai. Dia bagi juga gaji Elvin ni yang ini, umur Elvin yang ini. Okay. Apa penting dia yang tu? Sebab Zaf, Elvin ni cakap dekat Zaf, dia nak beli kereta. Okay, dia nak beli kereta melalui pinjaman kenderaan. Okay, Zaf ni cakap bagus. So, apa bagus? Bagus juga. Tapi, dia kena fikirlah. Ni maksud dia, semua aspek. Apa maksud semua aspek ni? Kena tengok juga. Gaji dia banyak ni, dia ada tak kena bayar-bayar benda lain? Duduk dengan mak ke apa nak. Tu maksud dia Okay, so kita nak kira terus. Kita nak kira terus sebab awak ada buku kan. So cikgu nak ruangan untuk mengira Okay, cikgu nak ruangan untuk mengira. So awak kena tengok buku lah nilai tu. Okay, so cikgu nak buat untuk Elvin ni. Sama ada dia nak ambil package P ataupun package Q. Harga dia sama. Harga kereta tu sama. RM40,000. Okay. So belah sini cikgu kira untuk Q.
belah sini cikgu kira untuk P. Okay. So untuk dia sama sama rumus dia. Rumus dia sama. A sama dengan P tambah PRT. Okay. Alamak. So cikgu kirakan yang pertama. Untuk yang bahagian P ni. Cikgu tulis kat tepi ni. Ni memang dah nilai pokok prinsipal yang dia nak pinjam lah. Untuk yang ni rate dia adalah. Kadar dia adalah 3.4%. Okay. Masa dia adalah tempoh masa dia 9 tahun. Tak perlu penjamin. Yang ni pula untuk Q, masa dia, rate dia, R dia sama dengan 3.65. Tempoh masa dia 5 tahun. So bila nak jawab kita ada macam ni, kita mudah nak kira. Jadi kita kira sebenarnya jumlah pinjaman untuk Elvin ni dia nak pilih P atau Q dengan kita nak kira bulanan dia nak bayar berapa. Okay. So yang ni dulu. A berapa jumlah sama dengan pokok dia 40,000 tambah dengan 40,000 nak kira interest yang dikenakan, faedah yang dikenakan. Darab dengan 3.4 bahagi dengan 100, 3.4% darab dengan 9 tahun. Okay. Laju sikit Awak PC kalkulator awak akan dapat 52,000. Okay. Bila PC kalkulator akan dapat 52,200. Salah ke? 240. Okay. Yang ni. Bulanan pula, ansuran bulanan dia. Okay. Berapa dia kena bayar sebulan? 52,240 bahagi dengan ni 9 tahun, 1 tahun ada 12 bulan. Okay. So picit kalkulator bahagi dengan ni akan dapat RM 483,70 sebulan. Sebab tu kalau awak tengok pamphlet orang jual kereta, dia tulis sebulan, bulanan berapa. Benda macam ni lah dia kira. Okey. Dah termasuk tempat Elvin ni kat sini So cikgu nak Elvin pula. Untuk Q pula. Untuk Q pula A sama je. 40,000. Kalau yang lagi laju daripada cikgu, tekan je kalkulator. 40,000 darab dengan 3.65. Alamak tak muat. Bagi dengan 100 darab dengan 5. Sorry comot. Okay, sama dengan lepas awak kira, awak akan dapat tekan kalkulator. Okay, RM 47,300. Okay, so bayaran bulanan dia, ansuran bulanan sama dengan 47,300 bahagi dengan 5 tahun. Okay, darab dengan 12. So dapat RM RM788.33. Okay. Jadi, Elvin ni kena pilih lah. Dia nak pilih yang mana? Gaji dia 2,500 sahaja. Okay. Umur dia muda lagi. Kenapa dia bagi umur muda tu? Sebab nak kaitkan dengan ni lah. Kalau dia pinjam yang 9 tahun, maksudnya 25 campur 9. Umur dia 34 tahun baru habis bayar hutang. Okey. Diam. Ibu mengajar. Okey. Lepas tu, kalau yang dia pinjam yang skim Q pula, maksud dia umur dia 30 tahun dah habis. Tetapi, sebulan dia kena bayar banyak ni dan untuk skim Q dikenakan penjamin. Okey. Apa itu penjamin? Contoh dia, kalau Q ni, Q lari pula. Edwin tak bayar, dia akan tanya penjamin tu lah. Akan hubungi penjamin. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi dalam ni, cikgu pun tak cakap awak nak pilih yang mana. Cuma nak bezakan, kalau pinjaman, cikgu ulang kalau pinjaman yang masanya lebih, tempoh masa ni 9 tahun, ni 5 tahun. Okay. Walaupun faedah dia, rate ni, kadar faedah ni lebih rendah, ni lebih tinggi. Tetapi, okay, jumlah pinjaman untuk yang ni lebih rendah. Okay.
Ha. Jumlah pinjaman yang ni lebih rendah daripada yang ni. Cuma kalau awak tengoklah kenapa yang ni kena bayar tinggi cikgu, kenapa yang ni lebih rendah? Sebab yang ni kita bayar untuk 5 tahun. Yang ni kita bayar untuk 9 tahun. Okey? Ha. Tu je beza dia. Okey? Habis dalam buku awak yang ini, cikgu nak tunjuk bahagian pengiraan kad kredit. Okey, dalam buku dah habis yang ni. Dalam buku awak dah habis yang ni. Sebab cikgu nak masukkan sikit. Cikgu nak masukkan sikit. Kad kredit tak ada soalan dalam buku teks pun. So cikgu cari gedebuk dapatlah. Dan cikgu dah buat juga jawapan untuk dalam buku teks. Soalan dalam buku teks kalau yang buat lah ya. Kalau nak snap tunjuk jalan kerja. Yang awak dah buat boleh je. Muka surat 82. Latihan belakang ni. Kalau awak ulang kaji. Latihan buku teks kat belakang tu cabaran dinamis tu bagus ya. Soalan dia kalau yang gambar otak-otak tu kebat sikit tu bagus. So cikgu dah buat soalan dalam buku ni muka surat 82, 83. Kalau yang buat latihan nak tanya betul ke tak, boleh je snap hantar. Okay. So untuk yang ni cikgu nak terangkan mengenai kad kredit. Okay. Cara pembelian kad kredit tadi dah pinjaman bank. Dan masa cikgu buat yang pinjaman bayar notebook tu, kalau ada soalan berkaitan pinjaman kereta pun kira macam tu. Cuma kalau ada yang melibatkan faedah bulanan, cikgu kalau sempat cikgu tunjuk Okey. Yang kad kredit ni sebab ada 15 minit lagi. So lepas tu awak akan buat ujian. Okey. So yang ni kita nak buat soalan kad kredit ni. Yang pertama awak tak ada soalan ni. Okey, yang pertama awak tak ada soalan ni. Cikgu saja je tak bagi awak tahu. Hari ni semua kanan kelibuk buat PBL. Bagus. Pagi ni, pagi-pagi tengah malam pun ada mesej cikgu. Tanya. Mata cikgu pun berair kan nak tengok kan. Dan cikgu minta, semua cikgu pun minta yang sama. Kalau boleh hantar presentation awak tu dekat Telegram senang cikgu buka kat notebook. Besar sikit. Kalau WhatsApp ni dia save dalam phone nanti, memory phone nanti hang pula. Kan? Okey, yang pertama kita belajar mengenai kad kredit. Okey. Jangan kata kad kredit tu tak baik, ada buruk. Okey, apa-apa pun kita pun ada baik, ada buruk kan. So, saya nak cerita mengenai Aiman dan Zakri. Dua-dua pun nak beli notebook. Okey. Dua-dua pun nak beli komputer, notebook pula. Harga komputer ni 2,800. Okey. Ni pasal kad kredit So, dia nak beli dalam bulan Jun. Kalau kad kredit dia pasal bayar bulan-bulan, kena sebut bulan lah. Masa PKP hari tu anak dia nak guna komputer so dia nak beli. Aiman ni beli menggunakan kad kredit. Zakri beli secara tunai. So Zakri bayar banyak ni je lah. Kan Zakri kaya sikit, dia ada duit dalam poket so dia beli tunai. Aiman ni beli secara menggunakan kemudahan kad kredit. Okay. Kena baca ayat panjang dia. Tapi Aiman ni terlupa ke buat lupa kan. Dia lupa nak bayar balik. Okay. Dalam kad kredit tu ada tarikh penyata dikeluarkan, kena bayar dalam jangka berapa lama. Yang tu kena faham betul-betul Okey. Jadi dia dalam kad kredit ada banyak charge. Yang pertama charge kewangan. Yang kedua charge bayaran lewat bayar lah. Kan? Okey. Yang ketiga kalau dia tak bayar habis dia dikenakan yang ni juga. Contoh dia bayar, dia guna sebanyak 2,800 tapi dia bayar 800 je. Okey, bayaran minimum biasanya RM50 ataupun 10% daripada berapa yang dia pinjam atau dia guna. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk satu persatu. Yang pertama, okey, cikgu padam jap. Cikgu tunjuk yang cikgu ni dulu. Okey? Cikgu tunjuk yang penting dulu. Sagi banyak-banyak nanti awak serabut kan. So yang pertama kita nak kira cas kewangan dulu. Sebab soalan dia hitung jumlah baki tertunggak pada penyata bulan Julai. Sebab dia tak bayar kan. So ada baki lah. Jadi kalau ni kebaikan dia, kebaikan kad kredit. Kalau dia bayar, dapat je penyata terus dia bayar semua. Sebenarnya dia tak dikenakan apa-apa interest pun. Banyak tu lah terus okey je. Tapi kalau dia tak bayar bulan Julai baru nak bayar, okey. So dia kenalah. Okey.
Bila dah masuk dalam penyata bulan Julai, yang pertama, cas kewangan. Dalam buku teks tak ada contoh yang ni kalau boleh salin sikit lah. Nanti cikgu forward soalan ni. Okey, cas kewangan. Cas kewangan yang dikenakan. Okey, ni cas kewangan yang dikenakan yang pertama. Yang ni lah. 18%. Okey. Tengok 18%. So, dia kena kira sama juga. Formula dia, interest. Sama dengan PRT. Sama je. Okey. So, cikgu tulis terus. Dia pinjam ataupun dia guna sebanyak 2,800. Cas yang dikenakan untuk setahun adalah 18%. Tinggi Okey. Darab dengan yang ni darab dengan 12. Okey ni 12 hari. 12 ni apa? 12 hari. Okey. Per dengan 365 hari. Okey. Cikgu selitkan sikit yang ni. Okey. Jadi, lepas awak tekan kalkulator, awak akan dapat RM16.57. Lambatnya cikgu menulis. Okey. So, maksudnya, cas yang pertama dia kena. Banyak ni. Okey. Cas lewat pula. Ni cas kewangan. Cas lewat pula. Cas lewat yang ni. Okey. Cas lewat pula. Jadi, cas lewat pula. Cas lewat bayar. Sama dengan 1% saja. 2,800 darab dengan 1/100. 1% je. Sama dengan RM28. Okey. So kalau cikgu bulatkan kat sini, dua cas yang dia kena bayar. Okey, yang pertama yang ni. Yang kedua yang ni. So sebenarnya dalam penyata dia ada berapa yang dia kena bayar. Okey, dalam penyata dia ada berapa yang dia kena bayar. Yang pertama, sebab dia tak bayar, kan? Jadi jumlah tunggakan dia tanya. Jumlah baki tunggakan. Okey, soalan nombor 1 Ni soalan nombor 1 lah. Jumlah baki tunggakan sama dengan berapa yang dia buat, dia guna 2,800 tambah dengan cas yang ni RM16.57 tambah dengan RM28. Dapat sekarang ni dah jadi RM2,844.57. Okey? Nampak tak? Nampak kan? So maksud dia, kalaulah lepas ni dia masih tak bayar penuh, akan bertambah ni. Yang ni akan bertambah, yang ni akan bertambah. So sebab tu tak habis-habis. Okey, faham Kalau soalan yang kedua dia tanya. Sekarang ni, Aiman kena bayar banyak ni. Tetapi, Zakri kena bayar 2,800 saja. Dia tanya. Jika Aiman telah membayar, maksudnya, lepas bulan 7 tu, dia bayar semua ni. So, dia tanya, berapa beza antara Aiman dengan, beza bayaran antara Aiman dengan Zakri. So, tolaklah. Yang ni, tolaklah dengan 2,800. So, dapatlah sebenarnya, Zakri ni kena bayar cuma lebih dia RM44.57. Okey. Dan satu lagi, contoh yang terakhir, melibatkan pertukaran wang asing. Okey. Cikgu puas dah cari soalan ni. Pagi tadi baru dapat idea nak cari soalan ni. So, dapatlah soalan ni. Okey. Ni pertukaran wang asing pertukaran wang asing. Soalan bahagian ni memang panjang. Kena baca satu persatu. Kenapa cikgu masukkan ni? Sekarang ni PKPB, ramai orang pembelian secara atas talian. Okey. So kita nak beli buku, kalau masuk U nanti banyaklah beli macam ni. Okey, harga dia US dollar. Dia beli buku dekat US kan? Okey, tapi dia guna kad kredit. Bulan Ogos, okey, dia beli dalam bulan Ogos, pada hari pembelian, dia ada lain lagi. Sebab dia ada pertukaran wang asing. Okey. 1 US dollar sama dengan RM3.80 kita. Tu kena baca betul-betul. Cas lewat dia sama. Okey.
cikgu salah type soalan ke? Okey, betul. Okey. So sekarang ni dia tanya, hitung jumlah kalau dia tak bayar lah. Sebab awak baca yang lain ni sama je. Okey. Cuma dia bagi 15 hari, tadi 12 hari. Jadi, sekarang ni untuk yang ini yang pertama kena kira berapa harga buku tu. Okey. Berapa harga buku tu dalam duit kita? Dalam duit kita. Cikgu ulang, berapa harga buku tu dalam duit kita. Jadi, harga buku sama dengan, okey, harga buku adalah 52. Kalau awak nak tulis, takut salah, awak nak tulis unit ataupun nilai duit dia pun boleh. US dollar 52 darab dengan RM3.80. Okey. Okey. So dapatlah harga buku tu masa tu. Tu yang pertama. Okey. Yang kedua, harga dekat penyata kad kredit. Harga buku ni dekat penyata kad kredit. Dia lain Harga buku ni dekat penyata kad kredit. So dapatlah. Ni cikgu tinggalkan macam ni sebab cikgu nak terus tulis tanpa kira ni Okey. Harga bayaran ataupun dalam penyata kad kredit. Dalam penyata kad kredit ni. Semua anak saya pun dah tengok benda ngajar kad kredit ni. Okey. Sama dengan, ni tengok US di 52 darab dengan RM3.80. Okey. Darab dengan 101%. Kenapa 101%? Sebab dia kata cas pertukaran ni. Ni, kadar pertukaran ni diberi cas lewat sebab dia bayar lewat kan ni. So, salah ke? Okey, betul. So, awak kena kira yang ni Ni cikgu tunjuk je, dalam peksa tak ada. Cuma nak terangkan lah, dia ada beza sikit kalau kita melibatkan pertukaran wang asing. Okey, dalam buku teks ada contoh. Cikgu ulang, dalam buku teks ada contoh. Cikgu huraikan ni sebab nak suruh awak tengok dalam buku teks. Dalam buku teks ada satu contoh dia tapi tak ada latihan. Contoh je dia bagi. Muka surat, contoh dia muka surat yang dia beli handbag tu. Okey, yang dia beli handbag tu. Muka surat, tapi Singapore dollar Dia beli dekat Singapore. Muka surat 77. Yang ni cikgu sebut US. Okey. So dia kena kira macam ni. Lepas dia kira ni dapatlah berapa ni. Okey. Cikgu Hasparul dah masukkan link untuk jawab periksa. Tapi sekejap tak cikgu tengok phone sekejap. Apa kalut sangat ni? Mana phone ni, Bu? Nampak phone ni pula? Mana phone ni, Bu? Aduh. Sekejap Ni telefon. Okey. Tak Allah, saya nak forward. Saya nak forward dekat 3 kindi tak boleh dengan 3 aktif. Okey. Ya Allah, tepi saya. Ada. Okey. Cikgu dah forward ni saja untuk hari ni. Sebab kita akan mula tepat pukul 3 baru boleh buat link ni.